Okey, untuk minggu ni kita akan masuk ke tajuk gerak balas tumbuhan. Okey, tumbuhan macam manusia dia bergerak balas, manusia dan haiwan. Bezanya tumbuhan dia bergerak balas perlahan. Sebab apa? Sebab dia tak ada tangan, dia tak ada kaki. Contoh macam tajuk yang kita belajar sebelum ni kan, gerak balas manusia kan. Kalau cikgu baling benda ni pada awak, awak tu mengelak kan. Cikgu baling belum lagi cikgu baling. Itu manusia punya gerak balas laju kan. Tapi kalau di pokok dekat sini cikgu baling kat pokok tu dia mengelak ke? Tak kan? Sebab gerak balas dia perlahan. Tetapi dia masih bergerak balas. Jadi gerak balas tumbuhan dia terbahagi kepada 4. Yang pertama sekali cahaya matahari, yang kedua air, yang ketiga graviti, yang keempat sentuhan. Kita akan pergi satu persatu. Okey, yang pertama sekali awak akan tahu pokok ni dia ada bahagian dia. Bahagian yang pertama kita panggil sebagai pucuk. Pucuk ni apa? Kalau bahagian pokok, pucuk ni yang mana? Yang ke akar. Alah, dekat akar. Kalau kita ada pokok, pucuk tu adalah bahagian Daun. bahagian daun, bahagian yang atas ni. Itu kita panggil sebagai pucuk. Manakala yang ini panggil sebagai batang. Yang belah bawah ni ni akar dia lah. Dia kena ingat lah. Yang atas ni pucuk, kita ada batang, yang bawahnya tidak ada akar. Okey, balik sini. Untuk cahaya matahari, bahagian pucuk tumbuhan dia akan tumbuh ke arah cahaya matahari. Dia akan cari cahaya matahari. Kalau tak ada, dia akan cari supaya ada. Contohnya macam dekat sini kan, kita ada pokok, kita letakkan dalam kotak, kita tepuk lubang kotak tu dekat sebelah kanan. Okey, mula-mula macam ni pokok tu tumbuh menegak ke atas kan, masa mula-mula tu. Tetapi selepas seminggu, ni nak panah, selepas seminggu kita akan dapat tengok pokok tu akan tumbuh ke arah lubang tu. Sebab apa? Sebab dia mencari cahaya matahari tu. Macam mana cikgu pernah ajar tajuk sebelum ni, dia cari cahaya matahari tu untuk apa? Buat apa dia cari cahaya matahari tu? Dia lah tumbuh menegak macam ni. Siapa dia nak tumbuh ke arah lubang tu? Untuk dia hidup. Dia nak hidup, tapi dia untuk apa? Dia nak buat apa? Dia nak cahaya. Kenapa dia nak cahaya tu? Untuk dia buat proses apa sebelum ni? Proses apa yang dia buat sebelum ni? Yang menggunakan cahaya matahari. Dia menggunakan fotosintesis. Sebab dia nak buat proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis kan tumbuhan memerlukan cahaya. Sebab itulah pokok dia akan tumbuh ke arah lubang yang di sebelah kanan ni. Sebab dia nak cari cahaya tu untuk dia buat proses fotosintesis, untuk dia dapatkan makanan. Faham? Kalau kita tutup lubang ni sepenuhnya, macam mana dia nak cari cahaya? Dia takkan dapat cahaya. Apa yang akan berlaku? Mati. Dia akan mati. Sebab itulah kalau dia ada lubang kecil sekalipun, dia akan cari cara juga supaya dia boleh dapat keluar daripada lubang ni. Faham? Contoh kalau kita tutup lubang dekat sini, kita buka pula lubang dekat sebelah kiri. Selepas seminggu, apa berlaku? Mati. Tapi ada lubang sebelah kiri. Selepas seminggu apa yang akan berlaku? Ada lubang sebelah kiri. Dia akan tumbuh ke arah kiri pula. Boleh faham? Kalau ada kita tutup lubang ini pula, kita buka lubang ke atas. Selepas seminggu, dia akan tumbuh ke atas. Tumbuh ke arah atas. Jadi faham? Tumbuhan dia sentiasa mencari cahaya. Faham? Bahagian pucuk dia akan cari cahaya. Jangan cakap dia lubang dia dekat bawah ni, dia tak pergi. Tak, tumbuhan dia akan pergi juga walau macam mana pun. Sebab apa? Sebab dia perlukan cahaya tu. Macam awak lah, contoh kalau cikgu kurung awak dalam satu bilik. Lepas tu cikgu kata peluang awak untuk keluar daripada bilik ni mesti selesaikan satu soalan matematik. Kalau tak selama-lamanya awak terkurung dalam bilik ni. Awak tak dapat makanan, tak dapat minuman. Mesti awak akan cuba juga kan selesaikan soalan tu kan. Walaupun susah macam mana pun kan, betul tak? Sama juga dengan tumbuhan. Walau sekecil mana pun lubang tu, dia akan cuba pergi ke arah lubang tu juga untuk dapatkan cahaya tu. Sebab dia apa? Sebab dia nak hidup. Dia nak buat proses fotosintesis tadi tu.
Boleh faham? Yang pergi tu adalah bahagian pucuk dia, bahagian atas dia. Faham? Okey, seterusnya kita ada tumbuhan bergerak balas terhadap air. Yang airnya pula, bahagian akar akan tumbuh mencari sumber air. Yang ini bahagian akar dia pula. Contohnya dekat lukisan yang sini, fasa sebelum, okey, itu akar dia. Akar dia macam biasa saja. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke bawah kan. Tapi kita siram air dekat hujung sebelah kanan. Setiap hari awak siram sebelah kanan, setiap hari awak siram sebelah kanan saja. Awak tak siram dekat sini. Awak siram dekat tanah yang sebelah sini. Di tanah yang dekat sini akan jadi apa? Akan jadi lembab. Lembab dengan air. Tanah yang sebelah kanan ni. Makanya tanah yang sebelah kiri akan kering. Yang sini kering, yang sini lembab. Selepas seminggu, akar dia akan mula tumbuh ke arah kanan. Kalau awak tak percaya, awak boleh buat sendiri eksperimen ni. Kiri dia tak tumbuh. Dia tak akan tumbuh ke arah kiri. Selepas seminggu, semua akar dia akan mula tumbuh ke arah kanan. Sebab apa? Sebab dia nak air yang dekat sini. Air yang dalam tanah sebelah sini kan lembab je kan? Dan akar tu akan tumbuh ke arah kanan. Sebab apa? Sebab akar tu nak serap Air. serap air. Air tu dia guna dalam proses Sintesis. proses fotosintesis tu. Sebab tu kita belajar proses fotosintesis dahulu. Sebab dia belajar fotosintesis dulu. Boleh nampak sekarang? Yang tadi tu cahaya tu dia nak untuk dibuat fotosintesis juga. Daun tu nak serap cahaya. Yang ni pula akar tu pula nak serap air untuk proses fotosintesis juga. Jadi sebab itu dia akan tumbuh ke arah air sebab dia perlukan air itu untuk buat proses fotosintesis supaya dia boleh buat makanan, supaya dia boleh hidup. Boleh faham? Jadi kalau tak ada air, kita tak siram air, dia akan apa dah kepada pokok ni? Kalau ni kita tak siram kat sini, pokok ni akan apa? Mati. Dia akan mati. Tapi contoh kan, kita tak siram kat sini. Kita buat lagi satu. Kita buat lagi satu eksperimen macam ni. Kita siram air kat sini. Dekat lantai bawah ni. Lantai sebelah sini. Lantai sebelah pokok pasu tu. Awak rasa selepas seminggu apa yang akan berlaku? Mati. Akar tu akan pergi ke arah sini juga. Dia akan pecahkan pasu tu. Percaya dah cakap cikgu. Kalau awak tak percaya, kalau awak nampakkan kat kawasan sekolah kita kan, dekat depan sekolah tu, bukan depan pagar tu, bukan depan pagar yang masuk tu, bahagian pagar yang sebelah padang sana tu, yang menghadap jalan raya utama tu kan, dekat sana ada pokok besar kan. Kalau awak ni ke lapangan, awak boleh tengok pokok-pokok dekat kawasan tu, akar-akar dia semua pergi ke arah longkang. Sebab apa? Sebab dia siram air kat situ. Bukan siram air tu, mana ada orang siram air kat situ. Sebab akar tumbuhan tu cari air dalam longkang. Dia sendiri cari. Dia mana tahu longkang tadi? Dia tahu, pokok tahu ke? Oh, dekat sini ada longkang. Jom pergi tepi arah sini. Dia tahu ke? Tahu kan? Tapi dia sendiri boleh kesan. Itu kelebihan pokok dicipta oleh Tuhan. Mesti awak kata dia. Kita siram kat luar mana dia tahu. Dia akan tahu. Dia akan tahu. Dia akan cari. Sebab apa? Sebab dia perlukan untuk hidup. Jadi dia akan tahu sendiri. Dia akan cari sendiri sampai jumpa. Boleh faham? Okey. Seterusnya kita ada graviti dulu. Graviti yang ni ada dua bahagian. Pucuk pun terkesan, akar pun terkesan. Kalau tadi cahaya matahari pucuk saja kan. Yang ni akar saja kan. Tapi untuk graviti, bahagian pucuk pun akan terkesan, bahagian akar pun akan terkesan. Graviti ni sebenarnya apa? Pernah dengar tak graviti? Apa yang awak tahu tentang graviti? Tengok dalam game dia macam lompat. Macam lompat dalam game. Graviti ni sebenarnya dia adalah dalam bahasa yang senang awak nak faham. Sesuatu benda yang menarik semua objek turun ke bawah. Itulah graviti. Dengan adanya graviti, semua objek dia sentiasa jatuh ke bawah. Itu graviti. Okey. Tetapi sesetengah objek dia lawan macam kita sekarang. Cikgu boleh berdiri. Kalau ikutkan kalau sebab graviti mesti cikgu jatuh kan? Tapi cikgu masih lagi boleh berdiri.
Kita ada keupayaan untuk melawan graviti tu. Kalau dekat angkasa lepas, dia tak ada graviti. Sebab itulah angkasawan dia boleh terapung. Bukan terbang, terapung. Boleh bang? Okey, bahagian pucuk tumbuhan dia akan tumbuh ke arah atas. Tengok mula-mula contoh, pokok ni mula-mula macam ni. Mula-mula dia tumbuh tegak macam ni kan, macam biasalah. Tiba-tiba datang ada orang tumbangkan dia macam ni. Masa mula-mula tumbang macam ni lah kan. Masih lagi menegak kan. Dia melintang. Tetapi selepas seminggu, bahagian tumpuhan tu, bahagian pucuk dia akan tumbuh naik ke atas. Sebab apa? Sebab dekat atas ada cahaya matahari. Dia nak mencari cahaya matahari. Sebab tu kalau awak basuh, cuba awak tumbang kan. Kalau orang ni kan, cari pokok yang kecil je, yang kecil tumbang kan. Mula-mula dia akan macam ni lah. Tapi selepas seminggu, 2 minggu, bahagian pucuk dia akan naik tumbuh ke atas. Manakala bahagian akar yang mula-mulanya macam ni kan, bahagian akar tu dia akan tumbuh ke arah bawah. Akar dia akan tumbuh ke arah bawah. Ikut juga. Akar dia akan ikut graviti. Manakala pucuk dia akan naik ke atas, dia lawan graviti. Macam kita sekarang, macam cikgu sekarang. Cikgu berdiri tegak, cikgu boleh melompat, cikgu lawan graviti kan. Bahagian pucuk dia akan lawan graviti. Manakala bahagian akar dia akan ikut graviti. Okay bang? Okay, seterusnya sentuhan. Okay, sesetengah tumbuhan, bukan semua, sesetengah. Sesetengah tumbuhan dia bergerak balas. Bergerak balas ni berbeza dengan PB, kita punya PB kan. Dengan terbalik pula. Sesetengah tumbuhan dia bergerak balas terhadap sentuhan. Sentuhan manusia, haiwan. Contohnya pokok perangkap lalat atau pokok perangkap lalat. Pokok semua. Kan? Pokok perangkap lalat ni, dia bentuk dia macam ni. Buka ni. Bila kalau ada serangga ke lalat semua, tengok. Kenapa nama pokok tu? Itu namanya pokok perangkap lalat. Nama pokok perangkap lalat. Jadi bukan lalat sajalah, apa-apa serangga lain boleh makan. Yang ni pokok perangkap lalat ni antara pokok yang makan haiwan lain. Kalau manusia letak tangan, dia makan. Dia tak sakit pun, dia hanya untuk tumbuhan. Untuk haiwan-haiwan serangga je. Kalau manusia letak tangan, boleh je otaknya dia. Tak sakit pun, tak tajam pun. Tak payah takut lah. Okey. Pokok perangkap lalat ni, dia antara tumbuhan yang makan haiwan lain. Biasa tumbuhan buat fotosintesis kan? Dia buat fotosintesis untuk buat makanan. Jadi untuk pokok perangkap lalat ni, dia makan haiwan lain. Dia bukan makan gigi, tak ada. Dia kepit, lepas tu dia akan keluarkan cecair. Macam asid. Perut kita kan ada asid juga perut kita kan. Awak belajar tahun 3 kan. Asid tu dia akan cairkan. Dia akan hadamkan lalat tadi tu, serangga tadi tu, lepas tu dia akan serap. Dan ini dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai carnivorous plant. Haiwan carnivore. Haiwan pula. Tumbuhan carnivore. Okey. Seterusnya pokok semadu. Pokok semadu biasa jumpa kan. Bila kita sentuh dia, dia akan tutup. Okey. Ada juga tumbuhan lain yang bergerak pada tak sentuhan. Pernah tak awak tengok awak tanam pokok tak? Pokok macam pokok bunga ke apa? Ataupun awak pernah tengok dia tanam pokok bunga lepas tu dia letak kayu. Pernah tak tengok orang yang tanam pokok bunga ke pokok apa ke? Dekat rumah nenek ada. Dekat rumah nenek awak dia akan letak kayu kan dalam pasu kan. Tahu sebab apa? Sebab nanti pokok tu dia akan tahu. Macam dia tahu ada kayu kat situ. Dia akan tahu. Dia akan tahu jadi dia apa? Dia akan lilit. Dia akan berpegang pada kayu ni. Setengah pokok, badan dia, batang dia tak kuat, batang dia lembut. Jadi dia nak tumbuh menegak tak boleh. Macam ada setengah pokok, batang dia kuat kan, batang dia keras, dia boleh tumbuh menegak, melintang, dia boleh buat sendiri. Tapi ada setengah pokok, batang dia terlampau lembut, nak naik ke atas tak boleh. Jadi apa dia buat? Dia akan berpaut. Dia contoh, di sini dia punya ni, dia akan ada ni. Dia sendiri akan keluar macam tangan dia pula. Untuk berpaut dekat batang tu. Contohnya lagi pokok duduk tu, pokok duduk. Tak tahu kan? Pokok duduk ni dia biasanya ada pada pokok yang besar. Dia akan lilit pokok yang besar tu. Sebab batang dia lembut, dia akan berpaut pada pokok yang besar tu supaya dia boleh tumbuh ke atas untuk dicari-cari. Okey, jadi awak kena ingat dalam gerak balas tumbuhan ada 4
cahaya matahari, air, graviti dengan sentuhan. Bahagian-bahagian yang terlibat, pucuk, akar, itu je yang penting pun. Pucuk dia akan cari cahaya matahari, akar dia akan cari air, graviti pula pucuk akan naik ke atas, akar dia turun ke bawah. Itu saja. Dia benda ni dia akan tanya awak, apa kepentingan gerak balas ni? Apa dia? Awak rasa sebab apa? Apa kepentingan tumbuhannya bergerak balas? Untuk fotosintesis. Okay, ayat yang betul dia, untuk dia dapatkan keperluan fotosintesis. Dia nak dapatkan cahaya untuk dia buat fotosintesis. Dia nak dapatkan air untuk dia buat fotosintesis. Faham? Jadi itu saja untuk tajuk ni. Tajuk ni senang saja. Awak kena ingat konsep itu saja. Okey. Ada apa yang awak tak faham? Yang tak faham? Tak ada. Tak ada. Atau benda yang lagi awak nak tahu? Benda yang awak nak tahu lagi?